Assalamualaikum dan what up gang. So berjumpa lagi kita di dalam video ini, iaitu sesi pembelajaran forex trading bersama Sifu favourite anda, iaitu Daddy Min. Okay, so untuk topik kali ini kita akan fokus kepada supply and demand. So kita akan fokus kepada basic teknik, iaitu ia adalah rahsia di sebalik ekonomi, iaitu we need to know what is supply and demand. Without further ado, let's continue on the presentation. Okay, so untuk supply and demand ni saya ada bagi ebook lah di dalam Telegram channel saya. So kalau awak belum berada di dalam Telegram channel saya, make sure pergi kat description bawah, cari link masuk dekat Telegram channel saya dan cari ebook saya di dalam itu. Okay, so di mana tajuk ebook saya adalah rahsia ekonomi di sebalik chart. Kenapa rahsia ekonomi di sebalik chart? Sebab teori supply and demand adalah teori ekonomi dunia yang kita gunakan di dalam price action ataupun di dalam chart. So apa yang akan kita cover di dalam topik ini, iaitu pertama teori asas supply and demand, nombor dua teori asas price action, konsep perubahan supply and demand, penggunaan konsep supply and demand di dalam technical analysis, SOP mencari demand zone, SOP mencari supply zone, cheat code mencari supply and demand zone. Dan sekali lagi, kalau you tak join lagi channel Telegram saya, make sure tekan link di description. Okay, so kita akan skip kepada benda utama, iaitu kenapa kita boleh menggunakan konsep ekonomi supply and demand di dalam forex trading. Di mana di dalam prinsip supply and demand, the law of supply and demand dengan basic idea of price action, dua benda ni ada satu persamaan, di mana supply and demand kita ada penjual dan pembeli, sama juga di dalam price action kita ada penjual dan pembeli. Dan benda ini kita nampak satu area yang bertembung, iaitu di antara pertembungan dua konsep asas ini terdapat satu elemen yang sama, di mana di dalam teori ekonomi supply dikait rapat dengan pengeluar ataupun sellers dan permintaan ataupun buyers. Dan di dalam forex trading, sellers dan buyers adalah kunci utama kepada chart sesuatu mata wang, iaitu untuk membuat pergerakan. Tanpa buyers and sellers, makanya price tidak boleh bergerak. Okay, so next kita akan pergi pada teori asas supply and demand. Okay, teori asas supply and demand. The law of demand, semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin kurang jumlah pembeli akan berminat nak beli. So itu adalah normal. Kita sebagai manusia, kalau kita nampak kita nak beli sesuatu barang, kita akan try to bargain ataupun try untuk meminta harga yang serendah yang boleh, because lagi rendah harga yang kita minta, lagi banyak profit yang kita buat. Dan itu telah diterjemahkan di dalam demand curve seperti rajah ini. So di dalam teori demand, ia mengasaskan bahawa kita sebagai manusia ada sifat asasi di mana kita akan membeli sesuatu barang pada paras harga yang paling rendah. Dengan fakta ini, kita boleh mengaplikasikan di dalam chart forex, di mana akan mencari zone demand sebagai tanda harga yang rendah dan membuat keputusan yang terbaik, iaitu keputusan untuk buy dekat area of demand. Kerana apa? Area of demand adalah harga yang rendah. Okay, so kita akan pergi kepada supply. Supply, kalau kita tengok kepada teori the law of supply and demand, kita akan panggil supply lah. Tetapi di dalam price action, kita akan range of supply ni kita akan kait rapatkan kepada sellers. Senang saja nak ingat, supply mula dengan S, sellers mula dengan S. So kalau sampai dekat range of supply, kita akan berfikir berkaitan selling. So the law of supply mengatakan semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin ramai pengeluar ingin menjual produk mereka. Sebab kalau kita pengeluar produk, kita akan cuba yang terbaik untuk menjual harga kita yang setinggi mungkin. Sebab apa? Lagi tinggi harga kita jual barang tersebut, lagi banyak profit yang kita buat, seperti yang dijelaskan oleh supply curve. Okay, so di dalam teori supply, ia menegaskan bahawa kita sebagai manusia akan ada sifat asasi di mana kita akan menjual sesuatu barang pada harga yang paling tinggi. Dengan fakta ini, kita boleh aplikasikan di dalam chart forex, di mana kita akan mencari zone supply sebagai tanda aras harga yang tertinggi, dan di area ini adalah harga yang terbaik untuk kita membuat decision sell. So the next part adalah kita nak belajar berkaitan dengan teori asas supply and demand part 2, iaitu kita nak belajar berkaitan dengan the law of supply and demand. Macam mana kita nak menentukan supply and demand sesuatu barang, macam mana penjual barang nak menentukan harga mereka, dan macam mana pembeli nak menentukan harga apa yang mereka berminat untuk beli. Dan benda ini kita akan terangkan sebagai
equilibrium. Equilibrium adalah keseimbangan, iaitu harga tengah. Sebagai contoh, kita ambil contoh sebagai penjual nasi lemak Makcik Kia. Okey, Makcik Kia nak jual nasi lemak dia pada paras harga RM100. Tapi pada pandangan anda, adakah ramai pembeli akan membeli nasi lemak tersebut pada paras harga RM100? Sudah tentu tidak. Oleh itu, Makcik Kia kena mencari harga yang terbaik untuk menjual nasi lemak dia, yang memastikan dia mendapat keuntungan dan tidak rugi, dan pada masa yang sama pembeli akan membeli nasi lemak Makcik Kia. So benda ini kita panggil sebagai equilibrium. Okey. Di dalam teori supply and demand akan ada konflik di mana pengeluar akan menentukan harga mereka dan para pembeli akan meminta untuk membeli barang daripada penjual mengikut harga mereka. So dia ada conflict of interest. Penjual nak jual harga tinggi, pembeli nak jual harga murah. So macam mana nak cari harga tengah-tengah? Itu kita panggil sebagai equilibrium ataupun harga keseimbangan. Jadi bagaimana kita nak menganalisa market ingin menentukan harga tersebut? Di dalam teori supply and demand, ia ada satu istilah sebagai equilibrium, iaitu keseimbangan di mana para penjual dan para pembeli akan ada sesuatu persetujuan menentukan harga sesuatu barang, dan ini kita panggil sebagai equilibrium point. Okey, equilibrium point, dan benda ni akan menolong kita untuk mencari equilibrium dekat chart forex untuk kita menentukan harga yang terbaik untuk kita buy and sell. Alright. So, the next part is kita akan pergi pada teori supply and demand shift. Okay, supply and demand shift kita akan menentukan bagaimana harga sesuatu tersebut boleh berubah. Sebagai contoh, kita beli nasi lemak Makcik Kia pada paras RM5. Tapi minggu depan, bulan depan, tahun depan, Makcik Kia ada kuasa untuk naikkan harga nasi lemak dia pada paras RM10. Dan benda itu tertakluk kepada pelbagai faktor. Sebagai contoh, faktor of increasing demand, iaitu sebagai contoh nasi lemak Makcik Kia sangat-sangat famous. Jadi Makcik Kia ada power untuk menaikkan harga nasi lemak dia. Pada masa yang sama, ramai pembeli akan tetap membeli nasi lemak Makcik Kia. Sebab apa? Dia sudah famous. Ataupun dari segi faktor ekonomi, iaitu Makcik Kia terpaksa menaikkan harga barang dia. Sebab apa? Harga barang mentah dah menaik. So kalau Makcik Kia jual nasi lemak dia pada paras harga yang sama, makanya Makcik Kia akan menghadapi kerugian berbanding keuntungan. Jadi kita akan berbalik kepada slide, iaitu supply and demand shift berkaitan dengan perubahan yang tidak sekata di dalam harga disebabkan oleh perubahan dari segi jumlah permintaan dan pengeluaran yang tidak seimbang, dan perkara ini dipanggil sebagai supply ataupun demand shift, perubahan supply and demand, di mana ia adalah refleksi kepada penghendak para pembeli dan penjual sentiasa berubah mengikut persepsi terhadap pasaran semasa. Seperti contoh nasi lemak Makcik Kia yang saya beri tadi. Alright, harga ataupun nilai. Okey, kita nak tahu what's the meaning of price and what's the meaning of value. Kita nak tengok perbezaan harga dan nilai. Harga adalah nombor yang menggambarkan keseimbangan pasaran semasa, manakala nilai adalah bagaimana para penjual dan para pembeli bersetuju dengan harga. Okey, so persepsi terhadap nilai berubah dahulu, kemudian supply and demand curve akan berubah dan membuatkan para pembeli dan penjual mencapai harga keseimbangan yang baru. Perkara ini akan memberikan persetujuan harga yang baru. So ini kita panggil sebagai equilibrium shift lah, ataupun persetujuan harga yang baru. Dan kalau awak tengok QD sama dengan X plus YP, ini adalah formula di dalam ekonomi untuk kita mencari the new equilibrium of supply and demand shift. Okay, so the next one kita akan tengok analisis technical dan price action lah. Okay, so kita dah faham berkaitan dengan supply and demand tadi. Itu adalah teori ekonomi di dunia nyata. So sekarang ni macam mana kita nak aplikasikan pemahaman ini kepada di dalam chart. So pergerakan segala benda yang ada di dalam chart forex trading itu kita panggil sebagai price action ataupun technical analysis lah. So technical analysis adalah konsep mengenal pasti dan menganalisa harga-harga lampau untuk mengenal pasti potensi harga pada masa hadapan. Kadar ketepatan technical analysis bukanlah
sehingga kadar 100% kerana harga bergerak bukan disebabkan oleh pergerakan harga di dalam chart saja, tetapi punca pergerakan harga termasuk kesan makro dan mikroekonomi dunia. Sebarang kesan yang terjadi kepada makro dan mikroekonomi dunia akan menyebabkan harga berpotensi besar tidak hormat kepada teknikal analisis. Kena ingat, yang technical dan technical analysis adalah berkaitan dengan harga lampau. Dia tidak tidak dimasukkan dengan faktor-faktor ekonomi di luar. Okey, so pelbagai faktor seperti bencana bumi, kucak-kacir politik, peperangan, dia akan mematahkan segala technical analysis anda. Okey, so sekarang ni kita akan pergi kepada SOP untuk mencari demand zone, iaitu benda ni sangat mudah. Sangat mudah. Dua keyword yang awak kena fahamlah untuk mencari demand zone. Kita mencari V sengit, dan untuk mencari supply zone kita mencari A sengit. Okey. So bentuk rupa supply zone adalah inilah. So macam saya cakap tadi, nak cari V sengit. So V sengit bermaksud ini rupa V sengit, iaitu harga tertinggi sebelumnya lebih rendah berbanding harga tertinggi yang baru, dan harga terendah di antara dua harga tertinggi ini kita akan kategorikan ia sebagai demand zone. So macam mana awak nak cari buy? Awak cari dua harga tertinggi yang baru tu lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Harga terendah di antara dua harga tertinggi ini kita akan determine sebagai range of demand, dan ini adalah tempat terbaik untuk kita buy lah. Awak boleh baca ebook saya ni, saya ada bagi dekat Telegram saya. So kalau awak dah ada dalam Telegram saya, boleh pergi kat description kat bawah ini dan masuk ke dalam Telegram saya dan cari ebook ini untuk awak download, dan awak boleh mentelaah SOP range of demand. Sebab apa yang saya nak ajar is very simple. Even di dalam chart pun, kalau kita tengok macam mana kita nak cari range of demand, dua benda, iaitu kita nak cari V sengit. So untuk cari V sengit, kita tengok ini adalah harga tertinggi, dan harga tertinggi yang baru ini lebih tinggi, harga tertinggi yang baru ini lebih tinggi daripada harga sebelumnya, dan area yang terendah ini kita panggil sebagai range of demand, ataupun sebagai demand shift. Dan apabila perang membuat kenaikan dan perang datang balik, ini adalah the best decision untuk awak membuat position buy. So senang saja teknik ni. Kita tengok contoh yang nombor 2. So untuk contoh yang nombor 2, kita nak cari V sengit. So ini adalah lebih jelas, terang dan nyata, di mana kita ada formation of V sengit. Sorry, saya buat betul-betul. Ini adalah formation of V sengit, di mana kita nampak ini adalah harga tertinggi, dan harga tertinggi selepas itu lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Okey, dan macam mana nak cari range of demand? Dia ada di bawah ataupun harga yang terendah di antara dua harga yang tertinggi, dan kalau kita tengok ini adalah harga terendah di antara dua harga yang tertinggi. Dan kalau kita tengok apabila price datang balik di sini, kita membuat position buy dekat sini, price membuat kenaikan yang sangat ketara. So ini adalah cara untuk mencari range of demand yang asas, iaitu V sengit. Simple saja. So next one, kita akan pergi pada range of supply. Untuk mencari range of demand, kita mencari V sengit, kita terbalikkan, iaitu untuk mencari range of supply, apa yang kita nak cari adalah kita nak mencari A sengit. Bentuk A macam mana? Bentuk A seperti ini, iaitu harga terendah yang lampau, harga terendah yang baru lebih rendah daripada harga rendah yang terlampau, dan harga tertinggi di antara dua harga yang terendah ini kita akan klasifikasikan sebagai range of supply, dan inilah tempat yang terbaik untuk kita membuat position of selling. So kalau kita tengok based on chart, so macam mana nak cari harga rendah ini di dalam chart lah. So kalau kita tengok kepada chart ini adalah harga rendah. Saya tukarkan warna dahulu. Ini adalah harga rendah, dan ini adalah harga yang terendah berbanding harga terendah sebelum ini. Okey, dan harga tertinggi di antara harga dua terendah ini kita panggil sebagai range of supply. Dan so bila price datang balik ke range of supply ini adalah harga terbaik untuk kita membuat position sell. Okey. Alright. So next, di bawah ini pun adalah contoh yang sama lah, di mana ini adalah harga rendah dan ini harga yang lebih rendah berbanding harga yang sebelumnya. So ini adalah range of supply. Apabila price datang balik,
ini adalah harga yang terbaik untuk kita sell, dan nampak price membuat rejection yang sangat-sangat ketara. So simple saja teknik ini. Harga ataupun teknik asas yang kita nak perlu ingat adalah dua benda ini, iaitu cheat code kepada teknik asas SND, iaitu untuk mencari range of demand you cari V sangat, untuk mencari range of supply you cari A sangat. So itu adalah conclusion kepada pemahaman asas supply and demand. So semoga pembelajaran kita hari ini akan memberi profit yang besar kepada anda. Make sure lepas kita tengok chart, cari A sangat dan V sangat, dan practice backtest untuk meyakinkan lagi anda menggunakan teknik ini. Bye bye.